Tahniah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dan yang terbaik sekali ialah lantik Zahid Hamidi menjadi Timbalan Perdana Menteri. Tahniah kepada semua pengundi-pengundi PH dan juga BN kerana dua-dua parti ini dapat menerajui negara. Semoga negara kita lebih aman dan makmur, bersih dengan tata kelola yang baik, tiada rasuah, tiada penyelewengan kuasa yang diguna dengan wewenang-wewenangnya, ya. Itulah dia kabinet yang baru kita ditubuhkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, apa yang menariknya dalam kabinet kali ini sebenarnya, uh, orang semua melihat dan menilai di mana Barisan Nasional menjadi kingmaker dalam percaturan antara dua blok parti yang besar yang mendapat sokongan rakyat. Okay, mana kita tahu PH mempunyai 82 kerusi dan diikuti oleh Perikatan Nasional, yang mana pada sesi pengundian pada kali ini PRU 15, Perikatan Nasional mempunyai sokongan yang sangat padu daripada rakyat, iaitu seperti satu gelombang perubahan yang mana mahu melihat satu perubahan kepimpinan negara yang bersih. Okay? Dan juga BN boleh dikatakan kalah teruk, hanya mempunyai 30 kerusi sahaja dalam PRU kali ini, dan tewas begitu banyak kerusi. Walaupun ramai orang-orang hebatnya juga tewas, termasuk Khairi Jamaluddin. Walaupun Khairi Jamaluddin telah disupport oleh penyokong-penyokong PN sebenarnya. Saya mempunyai kawan-kawan yang ada di Subang, di Sungai Buloh. Mereka menyokong PN, tetapi disebabkan KJ menentang Zahid Hamidi dan juga mempunyai satu jiwa yang besar, satu semangat yang kental untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi ramai kawan-kawan saya menyokong Khairi Jamaluddin, tapi malangnya dia tewas dengan sedikit majority dalam 2000 lebih, which is very good. BN tak pernah lagi dapat kekalahan yang sebegitu. Sebenarnya itu adalah kekalahan yang sangat tipis untuk kerusi Sungai Buloh. Ia adalah satu kejayaan yang besar sebenarnya bagi bagi Khairi Jamaluddin untuk menarik sokongan-sokongan orang Melayu kepada Barisan Nasional pada ketika itu. Namun mungkin ada juga yang masih menyokong Perikatan Nasional di sana sebanyak dalam 4,000 undi. Ini adalah memang betul-betul penyokong tegar dan memang tidak mahu BN secara total. Kalau kita lihat sebenarnya BN mempunyai satu landasan perjuangan yang hampir sama. Kedua-duanya mempunyai landasan perjuangan yang hampir sama, tapi mungkin dengan syarat yang dikenakan oleh Perikatan Nasional untuk mempunyai barisan kabinet yang bersih, yang bukan daripada kluster mahkamah. Itulah yang menyebabkan mereka tidak diterima untuk menerajui kerajaan perpaduan seperti yang dicadangkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Itu juga yang dimainkan oleh Barisan Nasional. Kalau kita tengok surat daripada Barisan Nasional, dia menyatakan sokongan untuk mengadakan kerajaan perpaduan dengan syarat ianya tidak diterajui oleh Perikatan Nasional. Begitulah prinsip yang sangat tegas yang ada pada kepimpinan Perikatan Nasional untuk meletakkan barisan kabinet yang tiada daripada kluster mahkamah. Itu adalah satu prinsip yang sangat baik. Dan alhamdulillah kita mempunyai barisan pembangkang yang kuat. Kalau dulu BN kata dia nak jadi pembangkang, dengan 30 kerusi tak cukup. 30 kerusi saja nak jadi pembangkang kalau kata PN dan PH bergabung mewujudkan kerajaan perpaduan. BN 30 kerusi tak cukup kuat untuk membangkang. Tapi sebenarnya apa yang kita tengok, apa yang kita lihat,
daripada tindakan-tindakan yang berlaku lepas PRU baru ni, sebenarnya BN memang sudah cenderung untuk bersama PH. Okey, tak perlulah kata nak jadi pembangkang ataupun mendokong hasrat yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Sebab apa kita tengok pada selepas PRU, mereka membuat perjumpaan bersama PH di hotel, dan di dalam perjumpaan tu ada juga Menteri Besar Perak. Okey. Petang tu juga terus angkat sumpah Menteri Besar Perak dengan gabungan PH, dan boleh kira Perak, UMNO Barisan Nasional Perak hanya mempunyai 9 kerusi DUN saja. Okey, tetapi begitu jiwanya begitu besar, bukan jiwa yang besar, nafsunya yang begitu besar, walaupun mempunyai 9 kerusi tapi mahu memegang kerusi menteri besar. Okay. So kat situ kita dah nampak, kita sebagai rakyat kita boleh menilai. Okay. Sekiranya kita sedar diri, kita faham dengan mesej yang rakyat sampaikan, kita akan rasa malu untuk mengambil jawatan-jawatan besar yang seperti itu sebenarnya. Tidak seperti Pahang lah. Kalau Pahang, kita faham dia ada 17 kerusi. Okay, 17 kerusi, manakala PN mempunyai 18 kerusi. Jadi agak stable. Okay, jumlah kerusi agak stable dan disokong oleh PH juga di Pahang. Jadi kerajaan BN dan PH berjaya menubuhkan kerajaan di Pahang juga. Tapi sebenarnya untuk Pahang pun sebenarnya ialah satu tamparan yang besar daripada rakyat, di mana rakyat dah mula menolak Barisan Nasional. Okay? Rakyat dah mula menolak Barisan Nasional. Dan kita akan lihat lagi kesan daripada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepimpinan parti ini dalam PRU Padang Serai dan juga Tioman. Okay, tak lama lagi, 7 hari bulan ni kita akan diadakan pilihan raya di dua tempat ini, dan kita akan lihat keputusan apakah suara rakyat. Okay? Sebenarnya kita tak kisah dengan cakap-cakap orang politik, sebab cakap-cakap orang politik ni kita katakan macam mana, talk is cheap, action is louder than word. Okay? So kita lihat action macam PRU baru-baru ni, PRU 15, Barisan Nasional mengatakan Ismail Sabri ialah calon Perdana Menteri. Okay, bukan Zahid Hamidi. Tetapi sebagai rakyat, kita menilai action, bukannya talk. Talk is cheap. Talk is cheap. Everybody can talk. Kan? Semua orang boleh cakap apa saja. Tapi tindakan tu yang penting. Sebab umum tahu apabila menang saja pilihan raya, orang yang akan dipanggil ialah pengurusi ataupun presiden parti. Itu suara mereka akan didengari oleh istana. Seperti mana yang kita lihat sekarang. Okay? Yang dipanggil ialah presiden-presiden. Walaupun istana dah memanggil 30 ahli parlimen tetapi daripada Barisan Nasional, tetapi boleh kita katakan mereka ni derhaka lah. Derhaka dengan request istana untuk panggil 30 ahli parlimen datang menghadap sorang-sorang, tetapi hanya kepimpinan parti 3 orang ke daripada BN yang berjumpa dengan baginda Tuanku. Dekat situ kita dah nampak, okay, peranan presiden parti, kan? Kalau katakan BN menang 2/3 sekalipun, Ismail Sabri tidak akan dipanggil untuk menghadap yang di-Pertuan Agong. Okay? Jadi tiga-tiga ni lah, Setiausaha Agong, Presiden dan Timbalan Presiden akan pergi menghadap yang di-Pertuan Agong. Jadi di manakah keyakinan rakyat untuk melihat Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri? Tak ada. Okay? Sebab selagi kalau kata Zahid dia letak jawatan ataupun dia lantik Ismail Sabri menjadi pengurusi Barisan Nasional pada sebelum PRU, insyaAllah BN mungkin akan menang dengan keyakinan rakyat. Tapi pilihan raya kali ini rakyat telah menyuarakan pandangan bahawa tidak yakin dengan Zahid Hamidi. Okay, tidak yakin dengan Barisan Nasional yang akan meletakkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dan juga meyakini bahawa
Zahid Hamidi lah yang akan menjadi Perdana Menteri sekiranya BN menang. Dan itu telah dizahirkan dengan pelantikan kabinet pada baru-baru ini, di mana Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri yang dilantik oleh cikgunya Anwar Ibrahim. Okey, cikgu dan anak murid telah bersama-sama dalam sebuah kerajaan, okey, yang mana cikgunya mengatakan kerajaan yang dibina ini adalah kerajaan yang mementingkan tata kelola yang baik, okey, good governance, okey. Di situlah kita lihat apa yang berlaku. Dan beberapa hari sebelum pengumuman pun kabinet, Perdana Menteri juga mengatakan bahawa dia tidak melihat untuk menjadi Menteri Kewangan, dan akhirnya Perdana Menteri memegang kursi Menteri Kewangan. Jadi ini adalah satu tindakan yang menunjukkan slightly not good governance lah, kan? So di situ terbukanya pintu-pintu yang boleh melakukan salah laku, kan? Boleh jadi salah laku. Kalau dia nak jadi Menteri Kewangan, jadi Menteri Kewangan. Tak payah jadi Perdana Menteri. Kalau jadi Perdana Menteri, tak payahlah jadi Menteri Kewangan. Apakah dia tidak yakin dan percaya dengan barisan-barisan ahli parlimen yang ada dalam parti? Dan satu lagi, pelantikan senator yang begitu ramai, ada 4 orang pelantikan senator. Apakah dalam 148 ahli parlimen yang mereka miliki yang berada dalam gabungan ni tak ada kekuatan ataupun kompetensi untuk menjadi menteri, sampai perlu melantik lagi 4 orang untuk menjadi senator dan dijadikan sebagai menteri. Jadi untuk itu renung-renungkan, fikir-fikirkan mana yang terbaik untuk negara kita, dan kita doakan negara kita akan lebih sejahtera, aman dan makmur dan lebih maju, okey, agar kita dapat hidup dengan aman dan damai dan dapat mendapat pekerjaan. Okey, mereka dah ada pekerjaan, kan? Mereka dah ada pekerjaan, kita bagaimana? Okey, selamat bekerja. Okey, Assalamualaikum.